ni brand new. Dia bagi kenderaan baru, brand new. Kita beli kenderaan second hand. Umur 3-4 tahun, 5 tahun. Dia beli brand new. Plastik lagi kenderaan dia. Semua 50 biji, all brand new punya vehicle. Daripada Korea terus hantar sampai ke pelabuhan Latakia. Naik kapal kargo. Tu dia pengai dia. Jordan dengan Syria sama je. Rich people. Dia kalau nak tolong, dia boleh tolong sebenarnya, cuma tak nak aje. Ni bantuan kemanusiaan. Ni Datuk Adang tadi yang saya sebut tadi, pengurusi Biro Palestina Malaysia yang meninggal dunia sebelum apa ni. So, Mesir punya perangai, ubat-ubatan ni semua kena repacking, kena tanda, kena tulis balik semula, repack, dalam kotak, letak atas pallet, ikat lagi dengan plastik. Bayangkan ya, untuk 147 buah kenderaan punya barang. Ini kerja tak sudah je kerja ni. Kenapa nak buat ni? Saja nak kasih susah. Ya. Saja nak susahkan orang. Kami cross daripada negara-negara barat, daripada UK, daripada Perancis dan sebagainya. Immigration tanya, apa dalam van? Kita kata humanitarian aid. Okey, buka apa tak? Bagi cargo manifest tu, tulis tu humanitarian aid, that's it, sign, habis. Sampai ke Mesir ni cerita dia. Every single item kena tulis. Tak boleh missing. Missing satu, dia kalau dapat detect satu missing, dua consignment tak boleh pergi. Ni Mesir saja buat salah, buat susah. That's why cargo manifest dia panjang, menjala-jala. Dan yang menjadi masalah juga ni, barang-barang makanan, pakaian. Masa tu Gaza nak mengalami winter. Jadi pakaian sangat perlu, selimut sangat perlu. Negara sejuk kan? Mana ada benda? Ini sumbangan daripada orang-orang Perancis. Berlambak sumbangan daripada orang. Jadi kami nak tinggalkan tak boleh. Jadi ambil juga, letak dalam van, semua dalam van, bawa sampai Syria. Makanan, selimut, boleh katakan bertan jugalah. Kita tinggalkan di camp Syria. Because tak boleh masuk. So kita rasa, we feel guilty pada orang Perancis yang menyumbang semua-semua ni. Bukan barang buruk, barang cantik-cantik, barang elok. But kami tak boleh nak ambil. Kadang-kadang ada makanan, give to the Gaza people, dia kata. Tapi kita nak makan. Nak kata tak boleh masuk kan, kita ambil. Dia diam, masuk. Sampai di Syria, serahlah pada orang Syria. Tapi nak buat macam mana? Ini masalah Mesir. That's why, kejap ya Allah juga jatuh. Kejap dia jatuh lah. Tony Island, one karakter yang saya nak cerita panjang sikit. Seorang peninju, boxer daripada Island, tak pernah kenal orang Islam. Pada dia orang Islam ni teroris, asyik nak bunuh orang, bom orang saja. Ni sikap dia baru tu. Tony. Itu yang berdoa dekat kubur tadi tu. Kubur tadi kan ada dua orang berdoa tu. One Islam is Tony. Tapi dia rasa kes Palestin ni sama dengan kes Island. Dua-dua kena nanya dekat Britain. So Irish memang ada sikap tu, Dan dia terkesan dengan kes Muhammad Durrah, budak yang kena tembak, masa ayah dia protect dia tu. Ada tak? Lama dah kisah tu dah. And kisah Furqan tadi. So dia letak nama 9 orang yang mati syahid tu, di Turki tu, kat baju dia. Tanya dia, Tony, berapa banyak baju ni ada? Only one, specially made for him, dia kata. Ni badan besar, boxer. Tapi tak ada duit. So dia kumpul dana melalui dia syarikat koperasi. Bila duit dah cukup, koperasi solat pula. So dia masih nak pergi Gaza. Apa dia buat? Dia jumpa gereja dia. Jumpa church dia. Dan church dia bagilah kenderaan. Buat collection, ini kenderaan dia. Unclaimed to Gaza. Ada 3 buah kenderaan Dan ini nama-nama orang-orang yang bagi sumbangan. 100 pound seorang 1 pound seorang mana? AZ Wine and Spirit, dengan pub lah, night club lah, sebagai club tu semua masuk. Orang bagi sumbangan 100 pound seorang. Jadi nama-nama ni letak belakang van dia. Ada daripada Makeshift Family itu ramai. Dan saya rasa ada 6-7 nama Makeshift Family. Dalam 3,000 pound, dia bagi dalam dekat 1,000 pound dia bagi. Lebih kurang. 100 pound seorang. Betul 100 pound seorang. Yes. So, apa ni? So, duit tak cukup. Dan kenderaan ni hanya cukup yang dia dapat ni, duit daripada church punya sumbangan ni dan juga sumbangan orang ramai, cukup hanya sekadar minyak sampai daripada Island ke London. Daripada London nak ke Gaza 6,500 km, harga minyak sini mahal, comparatively dengan Malaysia lah. Mungkin bagi orang sini duduk sini tak terasa sangat, kan? Saya tengok minyak tu punya mahal, ya Allah kata. Jadi, kita nak pakai dalam RM6,000. Makan, duit makan tak ada, duit tempat tinggal tak ada, semua tak ada duit. Duit memang tak ada. Dia ada duit cukup untuk sampai minyak kereta je. Duit belanja tak ada. Ni, Tony ni.
Jadi dia cadangan dia beritahu saudara mara, adik-beradik dan kawan dekat island buat kerja, lepas tu ambil duit masuk dalam bank, dia akan draw duit tu dekat mana-mana tempat yang kita stop over berhenti. Isi minyak untuk bayar hotel. Kalau kita duduk hotel, kita bayar, dia kena bayar lah hotel dia. Kalau naik kapal, kena bayar ferry kapal semua. Jadi tu duit tak ada. Dan more importantly, duit tambang balik pun tak ada. Dia tanya dia, how are you going to go back? Dia kata, tak fikir lagi. Yes, kami yang pergi Gaza ni dah ada tiket kapal terbang nak balik dah. Nah, tak ada tiket terbang tak pergi pun. Biasa lah, kan? Dia tak ada. Dan bertanya dia, habis macam mana nak balik? Besok bila keluar daripada Gaza, saya akan pergi kerja kat mana-mana negara Arab, kerja mana-mana, kerja cari apa ni? Kerja manual job ke, bercuci lantai, whatever ke. Kumpul duit, cukup duit tambang, baliklah ke island. Ni tawakal dia. Tawakal buta orang kata. Kan? Tawakal buta. Kecekalan dia nak bantu orang Palestin. This kind of spirit tu. Dan tak menang kita. Tahu bila dia balik tak, oh dia tanya, habis dapat ada balik, sekarang dia dekat mana? Kan, mungkin kesian kan, kesian dia lah tanya. Boleh balik. Bila kita keluar daripada Al-Arish, nak pergi ke Mesir, nak pergi ke Cairo airport, orang Malaysia, kita ada duit baki, tanya dia ni, ada duit ke? Dia kata ada orang nak bagi pinjam, tapi kalau bagi pinjam susah dia kata, nak bayar balik kan. So dia tak kenal nak bagi pinjam ni. So orang Malaysia buat collection, bagi dia dalam 400 euro kita bagi dia. Cukup tambang untuk kena balik daripada Mesir. Dia peluk masa tu kita. Dia tak menangis masa lah, betul tak pasal dia menangis, kita menangis, tapi dia rasa sangat terharu. Pada masa itulah baru dia tahu dia boleh balik. Just imagine ya, the whole convoy 350 orang ni nak balik ke negara masing-masing malam tu, dia tak tahu, dia know where to go. Without any money, without anything. Bangsa semua dah tinggal di Gaza, tak ada benda dah. Tawakal dia, cekal dia. Ha? Kita nak travel untuk tolong Palestin, nak travel dalam France pun tak larat nak buat. Kita tak ada tu kan. Ni. So adakah orang macam ni Allah katakan Allah akan gantikan manusia? Kalau kamu tak bantu Palestin, Allah akan gantikan kamu dengan orang lain. So sama juga Pat Odi, tak pernah keluar negara, orang daripada New Zealand. Dia kerja sebagai wireman. Kelebihan dia ni sangat sabar. A very patient guy. Bayangkan ya, kami antara yang saya terkesan tu, benda-benda yang tak bersih ni, kita ni orang Malaysia ni biasa pergi mana-mana hotel sebagainya, ambil sembahyang, berlempar-lempar sebagainya, dia tukar cuci. Dia tukar cuci, tukar bersihkan. Kita buat sampah, terutama orang Arab sebagainya, buat kotor hotel tu, atau dekat Dewan Sukan, dia tukar bersihkan. Dan yang paling ketara, bila sampai di Latakia, Kemaskar tinggal. Kita dah driving 20 jam daripada pukul 3 pagi driving sampai ke Latakia pukul 3 pagi. 8 pagi sampai 3 pagi. 20 hours driving, memang penat sangat dah. So peserta wanita yang konvoy, peserta konvoy wanita nak masuk toilet. Tengok toilet, ya Allah kotornya. Pasal tahulah toilet tinggal, orang main buang mulut agak je, tak ada air sebagainya. Terus collapse. Pasal tak larat lagi dah penat sangat. Dia pergi bersihkan dulu. Kita sini kalau tanah bersih, buka masjid, surau, sama bersih kan? Tak ada orang nak bersihkan. Kotor macam tu lah. Teruk pada bus stand lagi kadang tu. Kan kita. So, karakter gini ramai sebenarnya. Saya hanya sebut 2 karakter, pasal tak sempat. Ada karakter yang daripada apa ni, yang seorang nenek daripada Jews, daripada England, lawyer daripada England, Jews juga. Seorang lagi askar, bekas askar dengan tattoo penuh kat badan. Kita bagi semangat pada dia pasal dia banyak tolong kereta konvoi repair kereta. Bagi semangat, dia kata, dia guys, dia kata, I can accept this, dia kata, bagi pada orang Palestin lah. Dia tak terima duit. Pride masing-masing yang datang membantu ni, ya? So perjalanan ke Gaza, so daripada Latakia, ini gambar kat port, kami sewa sebuah kapal, kami charter kapal daripada Latakia. Tapi masalahnya pula biasalah, Mesir menghalang juga. Kapal ni sepatutnya bawa orang, tapi tak boleh bawa orang, dia hanya bawa kenderaan. So dia kata orang kena pergi cara lain. So kami charter kapal terbang, 2 kali charter kapal terbang. Ratus ribu juga lah habis charter kapal terbang ni. Duit yang sepatutnya pergi pada Gaza. Ini yang George Galloway marah sangat ni. Sampai George Galloway kata masa press conference dekat dekat Syria, dia kata pada press, dia kata, please tell Hosni Mubarak, dia kata, one day, dia kata, we all are going to die.
And we will face God the Mighty. Kita akan berjumpa Allah, God the Mighty. And God the Mighty will ask us, will ask me, "Dear Judge Galway, what have you done in your life?" Dia kata, I will answer to God. Aku akan jawab pada Tuhan. Boleh faham bahasa Inggeris Faham. I'll answer to God. I've spent 30 years of my life fighting for the Palestinian cause. Dear Hosni Mubarak, dia kata, can you give the same answer to God? Boleh tak kamu beri jawapan yang sama kepada Tuhan macam mana aku jawab tadi? What have you got to answer to help the Palestinian people? Pasal banyak sangat halangan daripada Mesir. Nampak? George Galway bagi macam tu. Kita masa tu rasa malu. Orang bukan Islam menentang orang Islam, yang sepatutnya negara Islam bantu orang Islam, tak ada buat apa-apa. Malah menghalang sampai last minute, sampai last minute. So di pelabuhan Al-Arish, inilah gambar dia. Biasalah, ini kenderaan yang banyak dekat High Square tempoh hari. Ni kapal kami sampai Al-Arish, kawalan polis sebagainya. Di Mesir lah kami tak boleh kibar bendera, tak boleh buat bising. Masuk Mesir senyap je, macam masuk pencuri masuk ke bandar kan, senyap je. Bendera tak boleh kibar, tangan tak boleh lambai. Orang kira rakyat Mesir banyak yang kibar tangan, tapi kami tak boleh bunyi horn, semua senyap je masuk. Kiri kanan askar kawal, dengan ada yang pakai tank dan sebagainya. Macamlah kami pindah sangat. Semua di atas arahan Israel. Atas arahan Israel. Ni kereta-kereta komponen. Ini kereta daripada Jordan. So after 35 days perjalanan, welcome to Palestine. The first convoy yang sampai Palestine pada hari siang. Syukur, ini kenderaan daripada Syukur, ini kenderaan daripada Jordan daripada Algeria. Tak ada plate number lagi. Tak ada plate number lagi. Memang tak ada plate number, brand new, totally brand new. Sambutan di Gaza, and orang Gaza very happy masa tu. This is the first time ada orang Gaza, maksudnya orang Gaza banyak menangis. Arab ramai dalam ni konvoy ni. Because before this, the Arabs was never there. 1, 2, 3, 4, Arab tak ramai. This convoy, Arab, 2/3 daripada ahli konvoy adalah pada orang Arab. And they cried. Dia menangis. Sedih. Kerana selama dia ingat orang Arab dah lupakan mereka. Dia ingat selama ni orang Arab, pasal Arab ni saudara bangga. Saudara adik-beradik dengan dia orang. So, dia fikir selama ni orang Arab dah lupakan mereka. Masa ni lah dia nampak orang Arab datang, and dia terharu sangat. So, kami banyak gunakan ni. Ni. Semua media gunakan ni. Terus keluar. Pasal kalau rekod-rekod semua tak main. Kalau rekod-rekod semua memang kena boleh kena confiscate sebagainya, tak berkeluar maklumat. Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Mesir, Perdana Menteri Gaza, yang mengimamkan sembahyang lepas sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat dia juga bagi khutbah. Bersih orang dia, very good guy. Ini dengan peserta konvoy wanita. Penyerahan kenderaan. Ni sekarang ini dia pegang bendera Jangan ingat dia pegang senjata sini. So, kenderaan yang kami bawa, kami serahkan kepada orang Gaza. So, everything kita bawa. Kita hanya ambil beg, yang kita beg pakaian kita, ambil bas, pergi Al-Arish, pergi Cairo, ambil flight, balik Malaysia. So, segala benda yang kita bawa daripada London tadi tu dalam van. Dan kita bawa juga kadang-kadang mana-mana ada benda makanan ke, ada sikit ke, kita boleh sumbat tepi-tepi dalam van tu, sumbat jugalah. Hopefully sampai kan. Kita agak sebagai personal item. Ada juga pakaian-pakaian yang kita buat sebagai pakaian sendiri. Kita agak sebagai pakaian sendiri. Sampai Gaza tengok tak perlu tahan dekat Mesir. Kalau Mesir tahan, kita kata ni barang personal kan. Contoh kemah-kemah sebagainya, kita kata personal item. Tinggal piuk belanga masak tadi tu, semua tinggal kat sana. Ini kesan Tuhan. Ini Ibu Yu tadi ni, daripada Indonesia. Ahli Parlimen Indonesia terlibat dalam konvoy ini sekali. Pejabat kerajaan yang masih lagi runtuh, yang tak dibina lagi. Bangunan baru. New building di Gaza. Dah siap pun. Dengan tak ada simen, tak ada batu. Saya tanya, kenapa buat baru bangunan ni? Kan? Dia kata, kami nak show to the Israelis, kami bukan bangsa yang give up. We never give up. Engkau runtuh hari ni, besok kami buat baru. Tak ada simen, tak ada batu, kami bina juga baru. Lagi cantik pada yang kau runtuhkan dulu. Nampak?
Orang bila macam ni, orang tension tu. Orang marah. Pasal apa tak? Tak jenis kalah. Macam kerengga. Gigit sini, buang. Buang sini, naikkan, gigit lagi. Naik, gigit lagi. Dah lama kita picit kasi mati kan. Susah sangat. Dia tak? Jadi orang tension bila orang tak pernah give up ni. Jadi ini karakter orang Palestin. They never give up. So kau runtuh ke, kita buat baru. Kau runtuh ke, kita buat baru. Hospital di Gaza, hospital yang masih intact lagi. Halakat Tahfiz, ini satu kelebihan Gaza, satu keberkatan ya. Ini pandangan yang biasa ternampak dalam masjid-masjid di Palestin ya. Di mana yang dewasa mengajar adik-adik baca Quran. Okey. Biasanya baca Quran ni dia boleh buat hafalan kalau kalau dekat di Malaysia pun 2 tahun atau 3 tahun. Di Gaza 4 bulan. Rekod 2 bulan. Siapa nak hafal Quran di Gaza? Because Quran ni satu benda, dia ni mujizat. Mujizat daripada Allah SWT letak dalam hati. Jadi kita ni kena banyak baca Quran. Banyak baca Quran ya? Bukan suci dalam debu. Ingat lagu tak? Suci dalam debu. Ini bukan cerita suci dalam debu, berdebu je. Buka tak pernah. So kena baca Quran ni pasal apa letak dalam hati. Because ini mujizat. One day esok kita akan pakai Quran ni. Sama juga macam mujizat tongkat Nabi Musa atau mujizat Nabi Isa. Ini Quran mujizat sampai akhir zaman. So Quran ni dia boleh hafal dalam masa 4 bulan. Ada orang tanya, dia cakap Arab, dia boleh hafal lah. No. Tanya orang Mesir, orang Arab Saudi ke, orang Yaman, orang Sudan, orang mana negara Arab. Sama juga, 2 tahun, 3 tahun juga. Tak ada beza. Cuma di Gaza, berkat Gaza. Dan berkat Gaza ni jugalah. Macam-macam berkat ini peminyak. Peminyak tak ada kenderaan dan sebagainya. Pisang ada. Buah-buahan ada. Daripada Israel. Inilah juga ujian Israel. Kami hantar makanan, kami hantar ni, tapi harga mahal ya Rabbi. Ni tugas. Ada bisnes di sana yang elok sikit rupanya, tapi ini sebahagianlah yang saya dapat. Tapi kemusnahan rumah satu keluarga. Ini kawasan rumah dia dulu. Rumah dia dah hancur dah. Budak perempuan ni, bila tanya dia, besar jadi apa? Nak lawan Israel. Besar. Dan ayah dia kata dia tak lari. Masa Israel mengebom rumah dia ni, dia tak lari. Dia pandang je daripada jauh. Fear is dalam hati dia. Berani budak Palestin. Dan dia orang ni, kena ingat anak dari Palestin ni semua ceria macam anak kita juga. Happy, smiling. Dan setiap anak-anak ni ada masalah sebenarnya. Every single person di Gaza ada sama ada di keluarga dia kena bunuh, dalam penjara Israel, keninaya dan sebagainya. Semua ada ni ujian ni. Tapi happy, suka, seronok sebagainya. Tak ada yang kurus Remember? Orang Gaza tak ada kurus. Muka nice sebagainya. Tak ada yang kurus, tak ada gitar, yang gitar macam Afrika. Afrika tu kan gitar, tulang ni apa ni. No, di Gaza tak ada. Walaupun makanan tak ada, mereka lapar, tapi mereka tak keburu. Berkat makanan ada pada dia orang. Kadang-kadang askar dia berbekal kurma dengan air sejuk je, boleh bertahan. Ini kadang berkat makanan berkat rezeki. Remaja sekolah, biasa dia jalan berasing asing. Remaja sekolah. Universiti Gaza. Ini adalah bangunan yang kami finance tempoh hari. Berapa ratus ribu kita duit daripada Malaysia sebelum ni kita pernah hantar duit untuk buat makmal di sini. Makmal tu dah hancur dah. Juga ini dia ada wing, 2 wing wing wanita dan wing lelaki. Universiti Gaza. I think you can remember this photo, isn't it? Terowong, tunnels. Dia dah dalam terowong ni. Terowong dalam, turun. So, berapa dalam terowong ni? Tak ada orang tanya kan, berapa dalam terowong ni? 20 meter. 20 meter. Berapa dalam terowong ni agak? 20 meter. Tak. Dia bergantung kepada besi yang dicucuk dalam bumi. Kan ada besi yang Mesir cucuk dekat bumi tu. Atas arahan Israel, dia tanam besi cucuk dalam bumi. So kalau besi tu masuk 30 kaki, dia 40 kaki. Besi tu 40 kaki, dia 50 kaki. Sedalam mana besi tu, bawah tu dia ada. So, give up. Ini tanam Gaza. So, ini terowong. Ini peserta daripada island tak saya dalam terowong tu. Ambil gambar So, itulah rupa terowong yang kita dengar-dengar selama ni. Nelayan Gaza. Masa lagi lah. Saya fikir makan masa sikit Ada sikit lagi start, tak banyak Dia memancing. Nelayan Gaza ni sebenarnya ikut perjanjian Oslo, mereka boleh menangkap ikan dekat sini dalam 12 batu nautika ataupun 20 km.
Tapi Mesir, Israel tak pernah bagi. 2-3 kilometer dah kena tembak lah. Dan 3 hari sebelum kami sampai di sana, satu bot nelayan kena tembak. So sudahnya mereka mancing kat sini. Ni pantai, orang kat sini. Tu dia nampak dia menangkap ikan. Tu cara dia. That's how far dia boleh tangkap ikan. So ni lah ikan yang dia dapat. Kita tanya dia kenapa tangkap ikan juga kan. Dah tahu macam ni keadaan susah sebagainya. Dia kata dah makanan tak ada, habis nak macam mana? Pasal lah juga tangkap ikan kan. Jadi ini di Gaza. So memang tak boleh nelayan apa ni, sacrifice kalau pergi laut. So projek kami Asy Sharif, kita dahulu dalam projek baru, ternakan ikan. Kami finance di sini ikan tilapia yang dibela dalam kolam tu. Harga ikan tilapia ni RM30 sekilo. Pasal makanan terlalu mahal daripada Israel. Harga makanan ikan terlalu mahal. Israel bagi dia makan. Jadi kita tengah buat projek. Nak tengok, saya akan ke Korea dalam 27 bulan ni. Next week saya akan pergi Korea. Balik pada sini nanti saya akan pergi Singapura je, lepas saya pergi Korea. Nak tengok on probiotics. Dan juga probiotics untuk makanan ikan dan juga makanan lembu, makanan haiwan untuk buat pergi Gaza. Projek kilang roti. Ini projek kilang klinik. Kami tengah buat kilang roti yang kedua ya di Gaza. Ini kilang roti simple. Dia buat roti pita tu, roti Arab tu. So roti ni dijual dengan harga 2 shekel. 2 shekel dalam RM2 satu bandel untuk yang mampu. Yang tak mampu jual dengan harga 20 sen. Yang tak mampu lagi percuma. So kita hari kita dah bagi dalam 20,000 lah untuk mulakan projek kilang roti yang kedua. Dan kita akan buat satu kilang roti ni harga dalam RM660,000 ya. Juga sumbangan daripada Malaysia sebenarnya. Projek Telakan Lembu. Ini Brother Ibrahim ni yang datang Malaysia ni hari. Susah nak keluar dia kata, memang payah nak keluar. So, dan lembu sana memang susu dia banyak dan sebagainya kan. Dan ini makanan lembu daripada Israel juga. Satu bil rumput ni harga dia berapa agak? You nampak, bisa nampak kan? Orang buat silage kan sini kan, silage. Kan banyak kan? Agak-agak berapa satu bandel ni? $120. Rumput buta. Agaknya sini kalau kamu pergi sodok rumput buta yang dekat padang-padang sini ni, berapa banyak boleh dapatkan? $120 satu bandel. Jadi rumput ni rumput emas, ya. Lembu makan rumput emas. Pasal harga emas mahal. Jadi pasal apa? Dia pasal antara makanan dia orang adalah keju dan juga roti. Roti keju, keju roti, roti keju. Macam kita lah, nasi kicap nasi, nasi kicap nasi. Berapa lama tahan? Tapi itulah makanan nasi dia orang, ya. Nah, ini tengok badan dia orang. Tak kurus badan dia orang. Walaupun tak ada makanan. Dan saya tak jumpa orang kurus di Gaza. Tapi makan ni dah badan dia orang. Makanan tak ada sebenarnya. Kami dihidangkan dengan kebab tu, dengan kebab sebagainya. Tanya dia, where do you get this thing? Pasal kan Gaza ada siege, mana dapat benda ni semua? Dia senyum je. Yes. Ya, jadi ni lah makanan dia. Roti, keju roti. Ya, biasa dia. So that's why. Ini projek tadika kami di bawah Asy Sharif dengan Al-Maudah Foundation di seluruh Indonesia ya. Ini anak-anak di tadika, tengok muka dia orang. Tak ada kurus. Tak ada kurus ya, anak Gaza. Budak tadika ni kalau tengok semua ramai-ramai, tak ada yang kurus, ceria, happy, seronok. Ya. Ini pelajar-pelajar wanita dalam Hospital Penyakit Kanser RTC yang kita ada bagi buat bantuan kewangan. Pelajar-pelajar industri yang membantu sebagai apa ni, sukarelawan ya dalam hospital. Projek klinik. This is klinik. Ini sumbangan 25,000 euro, sorry, untuk klinik, right? Tak ada benda sebenarnya dalam klinik dia orang, ubat-ubatan. Disumbangan kepada ibu-ibu projek wanita ibu-ibu yang tunggal sebagainya, kita bagi untuk projek wanita. Kebajikannya 2,000 euro untuk orang miskin. Ada kita buat dana untuk orang miskin sebagainya kan. Jumlah duit yang kita bawa ni semua sekali 265,000 ringgit. Tak salah saya 65,000 euro kita buat cash. 65,000 euro kita buat cash dalam poket masing-masing. Bawa sumbangan dari Malaysia, bukan daripada kami. Total altogether 265,000 ringgit. Semua sekali kami belanjakan almost 500,000 untuk trip ni tempoh hari. 500,000 ringgit ya. So ni untuk apa ni? Untuk ini antara rumah anak yatim yang mati syahid sebagainya. Rumah ni sebenarnya itulah bilik, itulah dapur, itulah bilik tidur, itulah ruang tamu, itulah segala-galanya. Ni rumah ni. Ya. Segala-gala dalam tu. Projek di Gaza
So tumpuan projek ekonomi dan 6 projek kritikal yang kita akan sambung lagi balik semula, termasuk projek bekalan buku sekolah dan alatan sekolah. Dan kita perlukan dalam 6 juta 6 juta yang kita akan collect, cari duit. Ni anggaran projek-projek yang ada semua di sana. Sekitar 10-11 juta untuk yang terdekat, termasuk air, bekalan air sorry, nak ambil gambar ni. Termasuk bekalan air. Pasal air sana, kita buka air pipe, dia air garam. Air laut tu pump masuk dalam pipe, bila mandi tu berkerak. Di sini hot water kan, di sini hot water, di sana tu air laut tu. Bayangkan nak buat teh macam mana nak buat teh, betul. So what can you do? What can you do? Pertama sekali, fahami isu Palestin, kerana isu semasa dan paling penting sekarang ni. Because isu Palestin ni adalah isu yang paling current. Fahami sejarah Zionis dan Dajjal. Apa Zionis buat? Dajjal macam mana? Pergerakan macam mana sebagainya? Impact pada dunia macam mana? Kesan pada sistem ekonomi, sistem politik, sistem whatever sistem dunia ni. Food, fun, fashion dan sebagainya, semua sekali kena tahu. Beri penerangan. Sampaikan kepada yang tak tahu, yang tak datang, yang tak faham cerita ni. Tell them, what is Palestine all about? Sebagainya. Kenapa dia yang paling penting sekarang ni? They are going to be our teachers. Sumbang RM1 harta benda. Kalau mampu sumbang RM1. RM1 sebagainya, harta benda. Kena ingat ada satu contoh daripada Algeria. Saya sikit lagi, ada masa apa ni, bagi nak cerita sikit seorang peserta konvoi daripada Algeria. Dia si A dia ada 2 orang. Seorang nama, katalah nama seorang tu A, seorang tu Ahmad. Ahmad Ngali lah, senang, Ahmad Ngali. Saya lupa nama dia dah. Yang cerita tu Ahmad, tak salah saya, Muhammad nama dia yang cerita tu. Dia ada seorang kawan, Ali. Ali ni, orang Algeria, dia selama dia kecil lagi, ada dream. Impian dia nak buat rumah dream house. Tu cita-cita dia. Dia ada cita-cita nak buat dream house. Daripada kecil lagi. Dia tengok kawan baik berdua. Maka terbinalah rumah dream house dia sekarang ni. Bila terbina rumah, tahu rumah Arab kan. Dream house Arab ni bukan macam dream house kita. Besar rumah dia. So one day, ahli ni jumpa Ahmad ni. Dia kata, Ahmad, aku dengar kau nak pergi Gaza. Yes, kata Ahmad tu. Dia kata, jom datang rumah kejap, kata. So Ahmad ni pun pergilah ke rumah Ali ni. Ali cerita balik semula. Kau ingat tak Ahmad rumah ni? Yes, rumah impian kau kan. Daripada kecil lagi kau ada pergi ke rumah ni. Betul, dia kata. Dia ambil kunci rumah dia. Nah, ni Ahmad, ni rumah ni. Kau buatlah apa kau nak buat. Kau nak jual ke whatever sebagainya ke, hasilnya bagi pada orang Palestin. Dia ambil beg pakaian dia, pick a bag, terus keluar dari rumah. Apa? Itu contribution dia orang. Cuma di sini saya tak naklah orang jual rumah dan sebagainya, bagi tak ada, itu bukan minta ayam macam tu. Cuma kadang-kadang orang nak membagi kan. Cuma saya nak bawa di sini cerita kisah burung semasa Nabi Allah Ibrahim dibakar. Ingat tak? Semasa Nabi Allah Ibrahim dibakar, api terlalu besar sampai kena bina lastik untuk balik Nabi Allah Ibrahim dalam api. Adalah seekor burung, dia ambil air dalam parut dia, pergi atas api tu, nak padamkan api ni. Ya tak? Air tu tak sampai ke api pun, air pun dah hangus dah habis air tu dah. So bila tanya pada burung ni, kenapa kau buat kerja sia-sia ni? Ambil air dalam parut kamu yang sikit tu nak padam api besar ni, tak boleh padam punya. Dia kata, agar aku ada jawapan di hadapan Allah besok bila Allah tanya. So saudara-saudari, carilah jawapan. Sekurang-kurangnya saudara-saudari ada bantu Palestin. Macam burung tadi, Allah dah perintahkan api itu sejuk dah. Tak siram air pun api itu jadi sejuk, kan? Allah perintahkan Al-Quran, api itu jadi sejuk. Jadi tak perlu burung tu. So actually saudara-saudari semua, you are not needed sebenarnya. Tak diperlukan. Gaza ni kita tolong ke tak tolong ke, Allah akan beri pertolongan. Saya dah terangkan tadi dah, siapa-siapa manusia-manusia yang akan tolong orang Palestin. Who are the people yang akan tolong Palestin? Kalau kita tak nak tolong orang Palestin, Allah akan ada orang lain untuk tolong Palestin. Ini yang saya nak buat hari tadi, yang saya nak simpulkan. Orang Arab tak kisah pasal Palestin, Allah jadikan orang daripada England akan tolong orang Palestin. Allah jadikan orang France, orang Italia, orang apa yang akan bantu Palestin. Kita tak penting dalam equation ni. Tapi kita perlu buat benda ni supaya kita ada jawapan di hadapan Allah besok. Dan kita berjawab hadapan Allah besok, apa yang kita dah buat untuk bantu umat Islam Palestin, macam burung tadi. Supaya dia ada jawapan di hadapan Allah, apa yang dia dah buat untuk bantu orang
Palestin. So kita ada ke tak ada ke, janji Allah kemenangan akan berpihak pada orang Palestin. Palestin will be free. So there's no doubt about that. So akhir sekali, kalau semangat kita dah buat sebagainya, kurangnya doa. Kalau dalam ni mungkin ada doa yang makbul sebagainya, ada sini mungkin warak sikit sebagainya, doa lah banyak-banyak. Dan jangan lupa doa untuk orang-orang Palestin. Doesn't cost you much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji atas perkongsian beliau. Di sini saya ingin membuka sesi soal jawab. Kalau ada sesiapa yang ingin menanyakan soalan lebih detail lagi ataupun kepada Tuan Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali, saya pelajar dari Tulus. Jadi saya nak tanya macam apakah macam strategi, sebab mungkin ada kemungkinan besar juga projek-projek yang kita bina tu macam ladang tempat ternak lembu semua tu kan mungkin boleh diserang juga oleh Zionis kan. So apa strategi kita untuk menghalang benda tu? Terima kasih. Sama seperti saya katakan tadi, we will never give up. Kami juga tak pernah putus asa. Kami buat mamal, kami jemput mamal dah tak ada. Kita kan tak ada duit lagi. We will still go in. Asy Sharif tak akan give up. We will never give up. Sampai Palestin atau Al-Aqsa dibebaskan. That's our matlamat. So, dia serang ke, kita buat kilang roti, besok kilang roti ni kena bom. Kita hantar duit lagi, buat yang kedua. Kita hantar lagi, buat yang ketiga. Whatever it takes, sebagainya. Dan itu juga drive saya sekarang ni dalam bisnes. Drive saya sekarang ni untuk nak bantu Palestin. Jadi sekarang dalam bisnes saya pun, kita pun ada certain portion. Kita asingkan dah. Yang untuk cerita Palestin ni. Kita untuk anak yatim sebagainya. So, kita kena jadi macam orang Palestin. We never give up. Apa yang kau buat sebagainya ke, tak nak give up. Ini is a culture yang kena ada pada kita. Pelajar-pelajar contoh dia kan. Ini masalah problem sikit, give up lah study, malas study lagi lah, balik Malaysia lah, kerja apa. Ni, no. That one shouldn't happen. Juga dalam kerja. No matter how tough the job is, susah macam mana kerja pun, you got to fulfill it. You kena finish it. And finish to the best of your ability. Macam Palestin tadi. Dia tak buat bangunan cincai. Walaupun tak ada besi, tak ada batu sebagainya, bangunan dia naik cantik daripada yang dirobohkan. Itu yang kita kena ada satu sikap to perform the best. I'm a businessman, saya tahu sangatlah. Dalam bisnes ni, kalau kamu tak terbaik, bukan yang terbaik, sorry, I'm the only Malay yang import fertilizer ke dalam Malaysia. I'm proud to say that. Saya masuk setahun ada sampai 20 kapal fertilizer vessel. Tahun ni tapi sekarang kurang lah, tapi kapal besar. Satu kapal panjang dia 200 meter. 600 kaki panjang. But yet still, saya terkesan dengan cerita burung tu. Aku got to do something. Setakat diri sendiri lepas, memang dah lepas. InsyaAllah. Tapi aku got to do something for the Palestinian because I'm not needed in the equation. I'm not needed. Kalau tak ada saya pun, Palestin akan bebas. Palestin will be free. So, saya nak bagi jawapan pada diri sendiri. You guys sama juga. So, nak hidup ni, nak survive dalam world yang akan mencabar ni, you've got to be the best. Dalam business, you've got to be the best. Saya dealer ambil bahagian daripada Jerman dan daripada Russia. So, selalu pergi Jerman, almost every day pergi Jerman. Russia baru 2 tahun. Saya masuk daripada Belarus dan juga daripada Saint Petersburg. 2 pelabuhan yang saya masuk kargo saya. So, saya bukan ustaz semalam ada orang panggil saya ustaz. No, I'm a ustaz. I'm a businessman, purely businessman. Jadi, kita kena ingat tu. Dalam world ni, you strive for the best. No matter what your profession, engineer ke orang lain, strive for the best. So, don't give up. Jawapan tadi. Don't give up and do the best to your ability. Dalam bekerja pun, kerja dakwah, kerja pun, whatever. Mengajak manusia ke sebagainya, do the best. Okay, any question? Soalan kedua. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Tadi Tuan Haji ada sebut tentang boycott barang yang jenama yang menolong Israel, Yahudi Zionis. Yes. Minta Tuan Haji tolong terangkan sedikit lagi tentang jenama-jenama yang mengusul sumbangan tersebut dan apakah sumbangan mereka kepada
kepada audience. Okey. Sebenarnya kalau nak cerita, dia ada dalam betul tu ada company-company yang ada direct sumbangan kepada Israel. Bukan semua Jewish company kita boycott ya, tak. Kita boycott yang ada direct sumbangan. Contoh Coca-Cola, ya, Coca-Cola, Sara Lee, Nestle. Ini semua minum Nescafe ni. Ya tak? Tukarlah kopi radik, tak ada Milo lah, kopi radik lah. Kopi radik ada. Biasa, student Indonesia banyak kopi radik ni, ada pusher dia, ada pengedar dia. Di sini ada, di London ada, di London ada. Jadi apa ni? Contoh-contoh dia. Jadi benda-benda company-company yang memang direct memberi sumbangan kepada Jewish group, kepada negara Israel, memang direct, memang dia finance betul-betul benda tu. Itu yang kita boycott, ya. So ada dalam sini tu Gap jeans sebagainya. Tak ada Gap jeans, pakai jeans lain, pakai seluar lain, tak apa. Ya. Apa lagi? Aramis juga. Jadi HP, Hewlett Packard. Tak nak beli komputer Hewlett Packard, beli komputer lain. Banyak lagi jenama ada, Acer ada, apa sebagainya ada. Tak mati, boleh ada alternatif. So senarai itu buka. Dalam internet ada boycott Israel produk, dalam tu ada senarai. Because di Europe benda ni hebat. Boycott Israel ni BDS ataupun Boycott Divestment Sanction, satu organisasi yang banyak buat kerja ni di Europe ni. Termasuk di France, di Itali, di London, di Jerman sebagainya, BDS nama dia. Boycott Divestment Sanction. So sampai supermarket pun dia boycott kalau supermarket tu ada barang produk daripada Israel. Terutama daripada teritoris, barang-barang pertanian, daripada kawasan-kawasan yang dirampas, occupied territories. Ladang-ladang yang dirampas. Jadi kita sama-sama dengan dia orang. Dan kerja boycott ni, macam baju tadi kan, boycott Israel tu, itu daripada France tu. Orang France punya kerja tu. Kerja boycott ni. Memang sekarang ni bergolak kan, bergolak di France ni, cerita boycott ni, bergolak. Bertembung dengan kerajaan. Pasal apa? Yelah, Perdana Menteri France pun dia menyokong juga benda tu. Jadi kadang-kadang bertembung dengan mayor-mayor di France ni. Ya? Dengan people France. People are very good dalam isu Palestin. So, senarai itu ada. So, follow through. Kurang-kurangnya kita ada jawapan. Jangan besok orang tanya, Allah tanya besok, apa yang buat duit sebagainya ni? Beli Coca-Cola, Allah tahu aku. Kan Fanta ada? Tak boleh minum Fanta ke? Fanta pun sama juga kalau dengan benda kan? Okey, cari benda lain. Cari benda lain. Jadi, justify. Kita kena ada semangat, ada hati untuk bekerja boycott ni. You got to do it. Ajar anak-anak, adik-adik sebagainya. Kerana tu impact dia tadi, kesan dia. To show that the world, the people of the world care. Kita concern benda ni. Show kita concern. So kena suruh kawan-kawan boycott. Macam saya kan, selalu kalau pergi minum kedai, saya tanya, ada kopi tak? Apa ni? Coklat. Saya kata coklat. Milo ada lah. Ovaltine ke semua tak ada ke? Tak ada. Milo ada cik? Milo saya boycott kata. Saya sebut ke kedai. Saja tanya Milo. Bukan nak tanya Milo, saya tanya Ovaltine. Ada Ovaltine tak? Tak ada kata. Kita tak jual Ovaltine. Tak. Milo saya boycott. Nescafe pun saya boycott kata. Teh je lah, teh O. Asalnya nak minta teh O pun. Tapi cuma nak sampaikan kepada dia bahawa saya ni boycott barang Israel. Jadi dia tahu. Dia orang boycott. Sama juga saya beli komputer. Beli komputer dia kata, ini Dell ni bagus, Dell, HP bagus sebagainya. Saya kata saya tak nak beli benda ni semua. Kenapa pula? Ni murah lagi sebagainya. Saya tak nak ni. Benda-benda ni brand ni saya boycott. Pasal Israel punya cerita. Jadi saya beli brand lain. Toshiba ada sebagainya. Apple lah, pakai Apple. Stable. Okay, any question? Soalan lagi. Ladies? Ladies? Tak ada? So tak ada makan azam ya. After this, buka internet, buka banyak maklumat-maklumat pasal Palestin, banyak sangat. Baca, especially yang kamu akan berhadapan. Pasal dunia ni akan bergolak akan datang ni. No, the world is never aman pun. Itu kita kena ingat lah. So macam mana sebagainya, be prepared mentally. Jangan hidup sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, aku, engkau. No, this culture semua tak boleh ada. Ya, tak boleh ada. So, buka internet, baca sebenarnya, ambil concern, get dalam movement sebagainya ke, whatever ke. Buat kerja-kerja, bantu orang Palestin. Any last question? Kalau tak ada, saya serahkan kepada pengurusi. Tak ada Kalau tak ada, si. Soalan belakang.
Jutaan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Haji atas ceramah beliau. Semoga para hadirin dapat mengambil iktibar dan menanamkan azam yang begitu bersungguh-sungguh untuk berjuang untuk Palestin bersama-sama. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan majlis kita dengan sebuah persembahan khas yang diterbangkan daripada Bersongsong. Persembahan ini akan diberikan bukan daripada engineer, tetapi daripada guru Perancis. Persilakan saudara Nazaris untuk mendeklamasikan sebuah puisi. Nak baca. Berbeda. Nukilan Tinta Biru 05. Saudaraku, hidupku di bumi ilahi, di tanah air yang kucintai. Sejak kecil tiada jati diri, walaupun secara fisikal aku zahir. Menzahirkan sebuah hadiah pemberian Sang Robi, cuba menjadi hamba yang dirodai. Namun ku ketahui tanpa ku sedari, pemikiranku dipenjarai, hatiku diracuni oleh sistem pentadbiran dunia yang berevolusi. Suatu hari mataku menatap kaca TV, kusyuk meneliti penderitaan yang kau alami di bumi yang diberkahi. Pikiranku ligat mencari penyebab atas keperitan yang kau rasai. Hatiku butuhkan solusi, namun tiada yang menepati. Berlalu pergi semasa, walaupun diriku hampa dan jiwa yang bergelora, dan jawaban yang belum kujumpa. Tapi semangat dan perjuanganmu buatku bangga. Bangga kerana engkau saudara, saudaraku yang mendapat hadiah yang sama, tapi nyata engkau di tempat pertama dalam signifikasi sebagai hamba. Walaupun hidupmu merana berbanding aku, engkau jauh kurang selesa. Hidupmu tak pernah suka, malah penuh sengsara daripada penilaian manusia. Tapi ternyata engkaulah juara di sisi Allah yang esa, jika dibandingkan dari segi keselesaan. Akulah pemenang yang dinobatkan, tetapi dari segi perjuangan engkaulah Johan. Saudara, tanpa keselesaan kau temui jati diri.
aku, walaupun segalanya mencukupi, tetapi aku ternyata terbelakang sekali. Kini aku mengerti perbezaan kau dan aku telah kujumpai, di mana engkau meletakkan syahid di tempat tertinggi. Permohonan dan penyerahan hanya kepada Ilahi. Sedangkan aku sering tenggelam bersama emosi. Nafsu dan syaitan beraja di hati, namun akibat cemburu yang berapi. Sedang aku usahakan mencari jati diri yang hakiki dan tak akan pudar lagi. Aku juga punya misi untuk terus membantu dan menyokongmu dari sini sepenuh energi, malah untuk berjuang bersamamu walaupun sekali di daerah yang kita cintai. Aku juga mempunyai mimpi untuk syahid di jalan ini. Semoga nanti bisa kita bertemu di surga yang hakiki. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu dia. Jika masih